Apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, saya rasa ramai yang dah sebelum datang ke sesi Zoom ni, saya percaya ramai dah register akaun percuma di dalam Mavi lah. Okay, of course ada yang dah beli NFT dan sebagainya. Okay, kalau korang nak login balik, kalau korang masuk ke dalam Mavi Global, ni website dia, website Mavi Global, dekat back office dekat atas ni, baru korang akan login lah. Okay, alright. So saya akan cerita kepada korang supaya korang faham kenapa ada Mavi, kenapa ada Altron. Kalau korang tengok kat atas ni pun dia dah cakap siap-siap lah, dia orang buat strategic partnership. Okay, alright. So first kali saya nak bagi tahu kepada korang siapa dia Mavi terlebih dahulu. Okay, so Mavi ni sebenarnya dia adalah satu company yang nak buat konsep affiliate. Okay, dia nak buat konsep affiliate. Affiliate ni apa? Okay, kalau zaman dulu banyak orang mungkin kata macam orang kata program multi-level marketing ke, Amway ke, itu yang ramai dah pernah dengar cara dulu lah. Tetapi cara sekarang, sedar tak sedar, semua dah jadi affiliate. Amazon pun affiliate, Clickbank pun affiliate. Jadi banyak sistem affiliate sebenarnya di luar sana. Yang ramai orang Malaysia saya rasa kenal adalah Shopee lah kan, sebab ramai buat pembelian di Shopee dan Lazada. Saya rasa mungkin Lazada pun ada juga, tapi apa yang saya nak cerita kepada korang adalah Shopee, sebab ramai tahu. So Shopee affiliate ni macam mana? Just bagi idea sahaja. Korang tak perlu ada produk, korang tak perlu jual produk di dalam Shopee langsung. Okay, katalah korang buat TikTok ke, korang buat Facebook ke, apa sahaja yang korang buat satu video. Contoh video paling simple lah, mungkin macam saya punya headset ni, korang nak promote contohnya. Okay, so korang tengok dalam Shopee ada headset ni, dan korang buat satu video review tentang headset ni, dan last kali korang letak link kepada Shopee yang orang punya jual. Jadi korang tak perlu ada stok. Bila diorang beli, korang akan dapat commission. Itulah maksud affiliate. Kita tak payah pening kepala, kita jual aja produk orang, jadi kerja kita buat marketing. Alright, so sama sahaja dekat sini. Mavi pun nak buat sama. Sekejap, saya ada dengar 2-3 mungkin orang join ke. Right, sorry. Okay, saya continue balik. Okay, so sekarang ni Mavi pun nak buat benda yang sama, tapi yang menarik dia tentang Mavi, dia adalah 100% kripto. Okay, now selama ni saya join banyak platform. Kita nak cari yang kalau boleh, sebab kita nak buat benda, tambah-tambah kalau kita mencari orang, kita buat affiliate, kita nak benda ni boleh kekal lebih lama. Supaya apa? Bila kita buat kerja tu tak penat. Okay, so saya tercari-cari satu platform yang saya rasa boleh pergi sangat-sangat jauh, dan Alhamdulillah saya dah jumpa. Okay, konsep Mavi ni betul-betul bagi saya, dia adalah Amazon, dia adalah Amway, tetapi Amway ni produk, tetapi ini adalah kripto. So itu yang saya rasa sangat-sangat best dengan Mavi ni. Okay, so apa Mavi buat? Okay, sebab dia adalah affiliate, dia adalah sales. So kepakaran dia 100% dalam sales. Tapi dia tak pandai teknologi, dia bukan orang teknologi, dia bukan tahu buat sistem. So dia memerlukan satu kepakaran daripada teknologi, sebab itulah dia gabung dengan Altron. Okay, nah bila saya dah sebut benda ni, saya suka share benda ni. Ini adalah soft launch yang dibuat di Malaysia. Berita baik kepada semua orang, insya-Allah, yang saya dengar daripada company, diorang nak buka office di Malaysia untuk cover Southeast Asia lah. Okay, so kita sebagai main, dan bila dah ada office kat sini, bagi orang KL Selangor lebih mudah, kita boleh buat urusan banyak di office tak lama lagi lah. Okay, lagi satu berita yang best ni, saya rasa dalam sebulan lebih, saya pun tak ingat tarikh betul lah. Okay, so tak ramai orang, tapi sekarang ni saya percaya kalau korang dah masuk di dalam Mavi punya website, saya dah buka dekat sini. Okay, saya percaya mungkin time-time ni kurang, tetapi kebanyakan kali kita dah boleh nampak dekat atas ni banyak bendera Malaysia yang masuk, dan Alhamdulillah saya tengok daripada grup kita lah. So itu yang terbaik yang saya nak share kepada korang. So makin ramai orang sekarang ni guys, tapi kita masih lagi awal. Itu berita yang gembira, berita yang best. Jadi take action. Dah faham? Jom sama-sama bertindak. Okay, now dengan tak ramai orang,
Altron punya CEO ataupun founder dia turun. Okey, ini adalah Altron ni. Sekejap lagi saya akan cerita pasal Altron punya CEO sedikit, dan kita ada orang Mavi juga, tapi Mavi bukan CEO dia. Sekejap lagi saya akan tunjuk CEO dia juga. Tetapi Mavi ni VP of Sales. Dia, tak silap saya, dia adalah business partner juga kepada Mavi. Okey. Now, kenapa saya nak tunjuk pasal VP of Sales ni? Sebab cara dia cakap memang sangat-sangat superb. Again, dia orang marketing. Seorang marketing ni bila cakap memang power lah. Okay, so soalan yang dia tanya, benda ni saya suka juga repeat dalam semua sesi Zoom saya. Soalan yang dia tanya, kalau kita sakit gigi, siapa yang kita nak cari? Okay, so sudah pasti kita akan cari dentist. So ramai orang jawab dentist. Dia kata kenapa tak cari mekanik? Okay, tak payahlah tanya soalan tu, takkan kita nak mekanik repair gigi kita ke apa-apa kan, macam tak masuk akal lah, sebab mekanik tu dia tak belajar dari segi gigi. Jadi kita nak orang yang tahu tentang gigi untuk tengok gigi kita. So sama juga Mavi, kepakaran dia, sekali lagi, apa kepakaran dia? Marketing. Kepakaran dia dapat ramai orang turut serta, tetapi dia tak pandai dari segi teknologi. Sebab tu dia perlu Altron. Altron ni dia punya founder adalah orang Uzbekistan. Korang tengok cara dia pegang mikrofon, cara cakap pun okey, dia berani lah, dia boleh present, dia boleh cakap, semua tak ada masalah. Tapi tak, orang kata tak semangat lah bila kita dengar tu, macam aduh boringnya kan. So itu orang teknikal bila dia present. Jadi macam mana dia buat blockchain? Saya akan tunjuk juga. Dia buat blockchain guys. Blockchain ni nak jadi kukuh, nak jadi power, dia kena ada community yang ramai. So itulah kerja Mavi. Kerja Mavi nak dapatkan kita-kita ni semua jadi community yang sangat-sangat trusted kepada teknologi yang dibawa oleh Altron. Okay, itu point pertama. Point kedua yang penting, sebab saya dah join beberapa platform, saya tak kisah, saya boleh sebut salah satu adalah FinTouch. Dan siapa yang dah join FinTouch, jangan risau, sekarang ni saya tengok mereka makin aktif balik. Hari tu ada problem macam-macam apa semua. Okay, tapi saya dah tak nak promote FinTouch, sebab kalau dia boleh pause, benda tu maknanya bagi saya ada isu lah. Okay, tapi yang ini saya nampak sangat-sangat luar biasa. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, tapi bila saya sebut FinTouch, okay, dia company adalah marketing, dia adalah teknologi, dia adalah yang bagi pinjam duit, semua benda lah, semua benda dia. Okay, dan ada juga platform di luar sana yang cakap dia orang trading. So dia lah trader, semua dia, 100% dia. Okay, now boleh tak company nak buat semua benda dia saja? Boleh, tak ada masalah. Dia kena hire lah staff yang ramai. So bila hire staff ni, masalah kalau kita ada satu staff yang betul-betul power, dialah yang buat semua benda ni, tiba-tiba dia berhenti kerja, itu akan efek kepada satu syarikat. Itulah bagi saya, ni pendapat saya lah. Okay, so bila gabungan macam ni, okay, dia kena ada teknologi. Teknologi memang datang pada dia. Mau tak mau dia kena make sure teknologi tu berjalan. Mavi simple, kerja dia untuk ramaikan orang. So itu yang mereka bekerjasama. Sebab tu yang korang boleh nampak dekat sini, strategic partnership di dalam Web3. Apa dia Web3? Saya kena cerita sedikit kepada korang. Web2 ni zaman dulu. Zaman dulu ni macam mana? Bila kita buat website, kita perlu hosting, kita perlu semua benda. Bila Web3 ni kita dah tak perlu semua benda. Dia kira berjalan tanpa ada kawalan, tanpa ada apa-apa, kecuali internet tak ada sahaja, baru Web3 ni tak ada. Itulah Web3 yang ride semuanya di atas blockchain. Okay, alright. So bila kita tengok dekat bawah ni, ini okay, this one yang tengah ni sekejap lagi dia akan pusing-pusing. Okay, Michael Prazenica, inilah CEO kepada Mavi. Okay, ini adalah Altron yang CEO yang tadi saya tunjuk gambar dia, dan ini adalah yang tadi VP of Sales. Okay, now kebanyakan platform, terutama sekali dalam dunia blockchain, dalam dunia online ni, dah banyak dia punya CEO ni. Nombor satu, kita tak tahu siapa dia. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau ada pun dia orang pelakon mungkin. Nombor tiga, terus tak ada nama lah. Okay, tak ada CEO, kita tak tahu siapa CEO ni. Okay, bagi saya adakah itu satu kerisauan? Yes and no. Sebab apa? Macam contoh Bitcoin. Kalau korang kenal Bitcoin, founder dia sampai sekarang tak ada siapa tahu. Okay, nama dia Satoshi Nakamoto. Okay, walaupun orang tak kenal siapa dia, orang tak tahu siapa dia, tetapi company besar macam Tesla milik Elon Musk, SpaceX, macam-macam, semua tu milik Elon Musk lah. Sebab Elon Musk sekarang ni memang hardcore crypto. Jadi dia terima Bitcoin.
kenapa company yang besar macam ni, yang saya rasa orang team research dia, orang team semua benda boleh libatkan diri dalam kripto, boleh tengok Bitcoin walaupun tak tahu siapa founder dia. Okay, simple, sebab bila semua benda atas blockchain, tak ada siapa-siapa boleh kawal dah, termasuk founder ataupun CEO. Okay, dia orang tak boleh buat apa dah, benda tu dah running, dia dah tak boleh edit, tapi dia boleh tambah modul, itu dia boleh buat, tapi apa yang dah jalan, dia dah tak boleh ubah. Okay, sebab tu kripto ni satu benda bagi saya yang sangat power. Dan bila kita sebut kripto, dia datang balik kepada blockchain. Jadi blockchain ni key lah, sebab teknologi di belakang kripto ni blockchain. Blockchain ni lah yang menentukan, sedikit info untuk korang. Blockchain ni lah yang menentukan kalau kita transfer duit. Sebab kripto ni adalah mata wang digital. Okay, so bila mata wang digital, saya ada Bitcoin, korang ada Bitcoin. Bila saya transfer Bitcoin saya kepada korang, macam mana nak make sure transfer ni adalah genuine? Contoh saya ada 10 Bitcoin, saya transfer 1 Bitcoin kepada orang. Okay, patutnya dalam wallet saya dah tinggal 9 sebab saya dah transfer 1. Tapi apa sistem di belakang? Ada ke benda tu? Macam mana nak bagi benda tu sangat-sangat orang kata genuine? Kalau tak, boleh hack, boleh tipu. Itu jadi isu bila kita cakap sebagai sistem. Sebab tu blockchain ni sistem rantaian yang dia kira lock di atas satu-satu blok yang siapa pun dah tak boleh ubah. Kalau nak faham lebih lagi, dia ada mining. Mining ni lah yang proses. Dulu mining, sekarang dah ada staking, dah ada macam-macam yang proses nak make sure transfer ni adalah genuine. Dan mining ni kepunyaan siapa? Saya boleh ada 10 mining machine, awak boleh ada 100 mining machine, orang lain boleh ada 1 mining machine, dan dia perlu yang kecil-kecil mining machine ni, satu machine untuk buat satu confirmation yang transfer ni adalah genuine. So kadang-kadang sampai 10, 15 machine yang dah confirm transaction ni genuine, barulah dia masukkan ke dalam blok, confirm, dan tak ada siapa-siapa boleh ubah. Dan bayangkan semua machine dalam dunia tu dah ada rekod yang katakan transfer ni adalah genuine. So based on that, sebab tak ada siapa boleh hack satu-satu machine, sebab sekali jalan semua rekod. Okay, so jadi ada orang buat research dari segi election tak lama lagi lah, in the future. Saya tak tahulah penerimaan macam mana dan sebagainya. Dari segi pilihan raya, katakanlah satu kawasan mengundi tu ada 30,000 orang, dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Okay, so kita boleh tengok dalam blockchain ni, kita boleh tengok berapa ramai, semua data live. Kita boleh tengok berapa ramai yang vote, berapa ramai yang tak vote, siapa keluar mengundi peratusan, semua dah ada kat situ, tak payah nak pergi mana-mana. Jadi data tu tak boleh nak diubah, tiba-tiba tambah, semua tu jadi tak logik lah. So itu in the future yang orang tengah testing dalam orang kata blockchain. Okay, so now kembali kepada point number 2. Saya buat Fintorch, CEO dia adalah pelakon, guys. Okay, bila CEO dia pelakon ni, kita cari Facebook ke, kita cari social media, dia takkan jumpa. Dan last sekali, cari nama pelakon yang betul-betul tu, kita jumpa di social media dia. Itu kes banyak yang berlaku. Saya tak faham kenapa yang dia perlu ada CEO, pelakon dan sebagainya. Itu semua saya tak tahu. Tapi Michael Prazanika ni adalah CEO yang real, walaupun blockchain tak perlu semua tu. Syukirat Shadibekov pun real, dan Dorman ni pun adalah orang yang real. Okay, so tentang Michael ni saya buka. Alright. Okay, so kalau korang tengok, ini Facebook dia bukanlah aktif sangat dalam Facebook, tapi saya nak bagi tahu kat korang, dia join pada tahun 2009 bulan Julai. Okay, Mavi ni kalau betul-betul tak sampai setahun lagi lah. So maknanya Facebook dia dah lama dan Mavi baru start. So bagi saya dia adalah real, orang yang real. Kalau kata pelakon, mungkin Mavi start bulan ni, dalam bulan ni juga dia buat Facebook, itu cerita yang lain. Okay, alright. Dan kita tengok yang founder Ultron ni pula. Okay, ni gambar dia. Alright. Saya tak pasti kalau sini ada nak tanya dia dah kahwin ke tak, saya pun tak tahu. Okay, tapi korang boleh google lah macam-macam yang ada dekat sini sebenarnya. Alright, tapi saya dah buka benda ni. Okay, apa yang saya buka tab dekat atas ni, semua saya dah buka awal-awal sebab saya tak nak internet to load. Tapi is real, is memang internet. Kalau korang buka balik satu-satu, korang cari contohnya benda ni, dapat LinkedIn dia, korang tekan, dia akan buka yang inilah. Okay, so bila saya tengok dekat LinkedIn dia, alright, saya suka study semua benda ni. Kalau korang tengok Ultron, dia dah 1 tahun 3 bulan Ultron, dan dia dah list dalam Coin Market Cap pun saya rasa dalam April
2022 kalau tak silap saya lah. Okay, now ini adalah apa yang kita nak buat, so tak apa, no problem. Tapi benda-benda ni guys, ini yang penting, ini yang saya study. Saya tengok apa dia Cyber Bee, betul ke dia orang teknikal, betul ke dia buat macam-macam benda. Dekat sini pun dah cukup power apa yang dia buat. Okay, senior product manager, banyaklah dia punya experience dan sebagainya. Ada je kerja sebagai operation manager juga, which is good experience dalam operation bagi dia, bagi saya untuk dia lah. Okay, so ni sejak dari 2009. So dia punya, orang kata background dia pun sangat-sangat real. Okay, now next is benda ni. Benda ni yang kalau korang tengok dalam TikTok video saya pun, saya ada cerita pasal DeFi lama. Hari ni nak buat lain sedikit. Saya buka Google. Alright, saya nak cari what is DeFi lama. Right. Saya tak tahu apa dia nak keluar. Okay, DeFi Lama is a platform that analyze data from different blockchain network and their application. Okay, now banyak company dekat luar sana kata dia orang blockchain, dia orang lah semua benda, tetapi blockchain dia orang tak direkod di dalam DeFi Lama. Okay, ada yang kata dia orang hanya tengok layer 1, layer 2 punya blockchain dalam DeFi lama ni lah. Okay, so tak ada masalah, cuma yang penting kita punya blockchain recorded dekat sini. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Ini adalah macam CoinMarketCap. CoinMarketCap ni kalau korang tahu, dia adalah kitab kripto yang semua benda korang boleh check, coin lah, apalah, semua benda ada. Tetapi DeFi lama ni spesifik kepada blockchain. Alright, kalau korang tengok dekat sini, apa yang saya cari adalah saya nak tengok total value lock untuk semua blockchain di dunia. Dan saya nak tengok dari segi staking. So saya pilih staking dekat sini. Okay, kenapa saya pilih staking? Alright, staking kalau korang tak tahu, dia macam lebih kurang macam mining. Dan orang berani letak duit untuk staking kira lama. Itu yang menyebabkan satu-satu blockchain tu jadi sangat-sangat kukuh. Okay, now kalau korang tengok hari Isnin, dalam saya punya sesi Zoom 204 blockchain, sekarang dah ada 206 blockchain guys. Okay, so bila saya scroll ke bawah, okay, ini adalah list blockchain yang top melalui staking ataupun total value lock. Okay, number 1 adalah Ethereum, dan korang boleh tengok orang sanggup letak duit mereka lock $23 billion dekat sini. Okay, number 2 adalah Tron, $5.3 billion. Number 3 Binance, $3.36 billion. Now saya masuk pun dah dekat sebulan lebih. Okay, ketika tu dalam tangga ke-10 kot tak silap saya, Altron dekat sini. Okay, leader saya Mansa Jamil, kalau korang yang dah join, dah masuk dalam support group, korang boleh jumpa dia. Dia dah kaya kripto guys, dah bawa Ferrari dan sebagainya. Okay, dia adalah leader, nanti banyaklah bantu dari segi marketing macam-macam yang kita tengah plan dengan dia juga. Okay, dia bagi tahu masa dia mula-mula masuk, Altron ni ada di tangga 18 ke 20 ke macam tu kalau tak silap saya. Okay, tetapi sekarang ni kita berada di tangga yang ke-8 guys. Alright, dengan total value lock kita adalah 689 juta. Hari tu ada 700, sekarang turun sikit sebab ada yang dah staking tu dah boleh withdraw, mungkin mereka withdraw sedikit dan sebagainya. Okay, alright. So next, penting, apa benda yang penting di dalam blockchain? Okay, apa benda yang penting di dalam coin? Okay, benda ni guys, protokol. So apa dia protokol? Okay, itu yang saya nak tunjukkan kepada korang. Alright, ada 892 protokol untuk Ethereum. Maksud dia apa? Simple untuk korang. Kalau korang ada iPhone, ada App Store. Okay, dalam App Store tu ada banyak apps. Apps ni right atas iPhone. Umpama blockchain tu adalah Ethereum ataupun iPhone tadi. So banyak apps buat di atas iPhone ataupun di atas Ethereum. Tapi di sini tak limit, Ethereum sendiri pun boleh buat apa yang dia nak buat sebagai kita panggil smart contract lah sebenarnya. Okay, so smart contract ni banyak yang dibuat di atas Ethereum. Okay, so apa salah satu contoh? Okay, saya buka dalam CoinMarketCap ni. Sebelum saya cerita dekat CoinMarketCap, okay, saya pergi ke atas ni ya, cryptocurrency, dan saya pergi ke recently added. Okay, ini adalah coin-coin yang baru sahaja di list di dalam CoinMarketCap.
Okey, macam contoh ni, Mixaverse. Okey, harga dia okey, ini taklah rendah. Kalau korang tengok ni, Ting ni nampak harga dia macam tak ada value. So ramai orang yang akan tengok, coin ni baru list dalam coin market cap. Now is the time kita beli. Buy, beli banyak. Okey, kadang-kadang dia orang beli sebab dengan mungkin $100, dia orang dah ada berjuta coin ni. Dan dia orang harap tunggu naik $1, dia orang akan ada ratus juta duit. Okey? Now, alright. Setiap coin yang ada, macam saya kata tadi, dia perlu apa? Dia perlu ada blockchain. Sebab blockchain ni lah kerja dia untuk nak track transaction tu semua adalah genuine. Okay? So macam Mixaverse ni, dia tak ada blockchain, jadi dia guna Ethereum. Dia boleh jadi smart contract, dia boleh jadi benda lain jugalah. Okay? So dia menggunakan Ethereum. Ting menggunakan BNB. Ethereum, BNB, ada yang guna Polygon. Okay? Kalau korang tengok Ethereum, BNB ni antara yang famous lah. Alright, korang boleh tengok base pun saya tengok sekarang ni makin banyak yang menggunakan. Okay, alright. So, coin-coin macam ni, bila dia ride atas blockchain orang, selalunya dia cakap dia ada utility. Utility ni apa? Kegunaan. Sebab apa penting kegunaan? Bila kita beli satu-satu coin, kita akan study dia punya white paper. Kita nak tengok apa objektif dia orang nak capai dengan coin ni. Kadang-kadang cerita menarik tapi dia orang tak buat pun semua benda. Okay, so bila tak ada utility, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi orang kata pump and dump. Contoh, korang rasa coin ni best, so korang pun belilah dengan $1,000 contohnya. Korang beli banyak coin yang korang dapat ni sebab tak ada value lagi sekarang ni. Bukan tak ada value, dah ada tapi tak tinggi lah. Okay, so korang beli $1,000. Lepas tu korang tunggu naik. Tetapi holder account coin ni, mungkin CEO dia paling besar sekali dia hold. Korang target nak naik, contohlah nak naik $1. Tak sampai $1, 50 sen, CEO dia dah dump coin tu. Okay, so bila dia dump, harga tu akan start turun, orang lain akan start panic, semua akan start sell. So last kali korang beli $1,000, tiba-tiba dah tak ada value langsung. Okay, tak payah kata coin yang kecil-kecil, coin yang besar pun dah pernah jadi. Kalau korang pernah dengar Luna, so macam-macam cerita di dalam crypto ni. Okay, last kali dia datang balik kepada soalan dia macam ni. Ramai orang nak beli rendah tapi nak jual tinggi. Okay, so siapa nak beli ketika tinggi? Itu persoalan yang selalu kita kena tanya balik. Siapa nak beli ketika tinggi? Semua orang nak beli rendah jual tinggi, so siapa nak beli? Okay, so bila tak ada utility, itu yang jadi masalah. Okay, macam contoh sekarang Mixaverse ni mengguna Ethereum. Saya kembali balik ke DeFi lama. Okay, korang nak beli Mixaverse tadi tu, okay, korang perlu ada Ethereum coin sebagai fee. Jadi korang kena beli Ethereum untuk guna Uniswap dan beli coin tadi tu. Okay, so dia akan ada dekat sini lah utility dia lah. Okay, saya tak pastilah yang ni dia guna smart contract ataupun tak lah. Tapi yang majority dalam ni saya rasa adalah smart contract. Okay, so sekarang ni jadi maknanya Ethereum sekarang ni harga dengan $1,800 kalau tak silap saya buka balik kat sini. 1,600, okey. Kripto semua banyak tengah terjun sekarang ni. Okey. So $1,600 boleh dikatakan harga yang tinggi sebenarnya sebab Ethereum start 2014 dengan 31 sen. Tetapi sekarang ni guys, okey, walaupun harga tinggi, orang terpaksa beli sebab nak beli coin tadi. Okay, so banyak smart contract yang ada menyebabkan diorang terpaksa beli Ethereum. Itulah yang menyebabkan satu-satu blockchain ataupun mata wang tu kekal stronger. Sebab tu ramai orang berpendapat, saya tak tahulah benda ni. Okay, bagi saya tak ada masalah beli Bitcoin simpan, beli Ethereum tak ada masalah. Tapi ada orang yang berpendapat sebab Ethereum power dia macam tu, dia boleh overtake Bitcoin satu hari. Jadi saya tak tahu. Okay, so ini adalah 3 top terbesar di dunia. Dan Altron cita-cita adalah nak jadi top 5 guys. Okay, so kalau korang tengok Binance memang cepat sangat diorang naik dan diorang pun dah ada banyak protokol. Dan sekarang ni Altron ada 3. Okay, so banyaklah aplikasi yang sedang ride di atas Altron.
Okay. So nanti saya akan tunjuk beberapa projek yang Altron nak masuk third party, sama ada dari Altron ataupun third party lah. So third party ni orang luar yang akan tambah lagi benda ni, menyebabkan utility Altron tu akan lebih orang guna, menyebabkan coin Altron tu akan jadi stable. Okay, so saya harap korang faham tentang protokol ni. Kalau nak tanya, kejap lagi boleh tanya. Alright, okay. So kita come back dekat sini, dalam keadaan market tengah merah. Okay, ini USDT, dia stable coin, maksudnya dia sama dengan US dollar lebih kurang lah. So ini tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita tengok dalam dari segi market, okay, Tron not bad, tapi kebanyakan majority adalah merah kalau korang tengok. Okay, now kita buka ULX Altron. Saya tak pasti lah, ni saya tak check dia merah ke dia tak merah ke. Okay, alright, dia pun berada dalam tempat yang merah. Tetapi guys, saya dalam sebulan lepas, masa saya tengok Altron ni, harga dia 0.08 sen. Sekarang ni dia dalam keadaan market tengah turun, dia berada di sekitar 12 sen hingga 15 sen dolar. Dekat situ je naik turun. Tak sampai, hari tu dah sampai 15, tapi peringkat naik turun ni dia tak sampai balik ke 15, 14 lebih, 14.5, 14.7. Okey, tu menunjukkan bagi saya coin ni sangat stable. Kenapa coin ni stable? Okey, sebetul-betulnya disebabkan Mavi guys. Mavi yang dapat kita semua community. Dalam mana-mana kripto kita kena ada community orang yang trust blockchain ni untuk dia pergi ke tempat yang lain. Macam Ethereum dah tak payah risau, dia dah ada 300 juta orang kata orang yang dah guna Ethereum ni sekarang. 300 juta orang. Okey, so sangat-sangat besar dia orang lah. Mavi baru je 200,000, saya tak pastilah 200 ke lebih kurang macam tu kot, tak silap saya lah. Okey, alright, now next, boleh tak korang nak beli coin ni tanpa melalui Mavi? Boleh, tak ada masalah. Korang tekan market dekat sini. Okey, ini adalah tempat yang korang boleh beli coin tu. Okey, yang ini menggunakan Binance, jadi korang perlu ada Binance punya coin sebagai fee. Okey, dekat sini kita ada MEXC. Okey, MEXC ni kalau korang dah biasa dengan Binance, korang dah biasa dengan Huobi, mereka ni adalah besar, top 20 dalam dunia. Okey, kerajaan Malaysia suruh kita guna Luno. Korang nak guna Luno tak ada masalah, saya bagi tahu terus terang. Luno bagi data apa yang kita beli kripto tu pada kerajaan, itu yang saya dengar lah. Okey, jadi dia tahu berapa banyak korang beli. Sebab tu kerajaan Malaysia block Binance, block Huobi, dia tak nak. Sebab Huobi, Binance semua ni dia orang tak nak share data dengan kerajaan. Okey, alright. So MEXC sangat besar. Saya pernah buat video untuk diorang juga. Diorang datang approach YouTube saya, suruh buat video, diorang bayar. So bagi saya, korang boleh beli dekat sini, tak ada masalah. Tapi apa perbezaan dia? Okay, ini yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, katakanlah korang ada $100. Okay, sebab apa saya letak $100? Sebab dalam Mavi paling minima adalah $100. Okay, so saya nak buat comparison bagi korang nampak mudah, sebab tu saya buat $100. Okay, so berapa coin yang korang dapat dengan 13 sen ni? Okay, so saya buat 13, saya letak 14 sen lah. So kita bahagi 0.14. Okay, korang akan ada 714 coin. Bila korang beli dalam MEXC ke, PancakeSwap ke, Bitmart ke, Probit Global ke, korang boleh beli. Okay, so korang pun dah ada 714 coin. Okay, benda ni kalau korang tengok video yang saya buat dalam TikTok, okay, orang yang beli Ethereum pada tahun 2014, bukan dia beli hari ni, ada ramai je beli hari ni naik $10 jual dah, biasa benda tu. Okey, dapat dah juga keuntungan, bukan kata tak dapat. Tetapi orang yang ubah hidup mereka, yang jadi jutawan, mereka simpan sehingga 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru dia orang jual. Time tu ubah terus jadi jutawan. Okey, so sama juga. Okey, saya nak buat perbandingan 5 tahun sebab kalkulator untuk dalam Mavi Altron, sebenarnya kalkulator tu duduk dalam Altron punya website, tapi Mavi kita kena beli benda tu di dalam Mavi. Okey, alright. So kalau korang beli banyak ni, korang akan dapat banyak ni selama 5 tahun. Katakanlah harga naik $200, korang pun darablah 200. Okey, korang dapat $142,000. Darablah dengan 4.5 contohnya.
korang dapat RM642,000. Okay, belum jutawan lagi. Tapi banyak juga duit tu kan. Okay, so jadi ini yang korang beli dan simpan selama 5 tahun. So apa beza kalau korang beli dekat Mavi? Okay, alright. Ini adalah website Altron Foundation. Tadi saya tunjuk kepada korang Mavi. Okay, sebab dua benda yang bekerja sama. So tak ada kena-mengena dengan Mavi ni guys. Ini adalah Altron Foundation punya website. Apa yang saya buat, saya tekan kepada teknologi. Okay, saya tekan kepada staking hub. Diorang dah di-audit, korang boleh tengok siapa audit mereka. Ada yang tanya saya, ada tak white paper? Tak payah susah-susah, korang tengok je website Altron ni. Inilah white paper, apa yang diorang nak buat, semua dah ada. Dan di dalam website Mavi pun, kalau korang dah register, korang tekan butang macam 3 line tu, dekat bawah tu ada resources. Korang tekan kat situ, ada banyak juga information yang boleh dapat. Okay, tapi apa yang saya nak buat, tekan teknologi ni, tekan staking hub ni, dia akan buka kalkulator yang ini. Okay, ini yang saya nak tunjukkan kepada korang perbezaan yang tadi. Okay, tadi ada lebih kurang 714 coin lah. Okay, lebih kurang. Alright. Di sini katakanlah korang beli, okay, korang boleh pilih lah. Kalau korang guna kalkulator dia, korang boleh pilih. Okay. So kita tunjuk 100 lah, sama macam tadi lah, 100. Okay, ini benda ni adalah staking yang kita dapat 0.2% sehari. Okay, now guys, staking coin diorang sendiri, return diorang tak menjadi masalah. Tetapi harga tu, kalau kata dia naik tinggi, itulah kita buat duit yang banyak. Kalau kata dia tak naik, simpan dulu, terserah. Nak jual pun boleh, tak ada masalah. Tetapi dekat sini yang 0.2% sehari ni, kita boleh withdraw hari-hari atau kita nak simpan pun boleh. Yang $100 ni tak silap saya dia lock 3 tahun. Okay, itu saya kena bagi tahu siap-siap. Alright. Okay, so yang staking yang dapat return 0.2% ni korang boleh keluar setiap hari. Okay, ini saya nak tunjuk tak keluar. Tiap tahun tak keluar. Maknanya tahun 1 tak keluar langsung. Tahun 2 tak keluar langsung. Tahun 3, tahun 4, tahun 5. Okay, korang beli sama $100. Tetapi di hujung 5 tahun korang ada 4,000 coin ULX guys. Alright, so saya tunjuk balik kepada korang. Sini ada 714. Selama 5 tahun pun 714. Apa beza? Tadi 600,000 kan ringgit. Okay, kita tunjuk. Katakanlah harga pun naik $200. Okay, kita tarap 200. Korang akan ada $821,000 guys. Darablah dengan 4.5. Okay, korang akan ada 3 juta ringgit. Boleh capai ke? Saya tak pasti guys, $200 tu boleh capai atau tak. Tapi katakanlah kita bahagi 2. Okay, dapat 1 juta. Tak okey? Dalam masa 5 tahun. Dengan $100 ni, RM500 je. Katakanlah tak boleh capai jugalah. Okay, kita bahagi lagi 2 guys. Alright, tak okey ke 900,000? Katakanlah tak boleh capai juga. Kita bahagi lagi lah 2, tak ada masalah. Okay, 400,000 dengan korang keluar RM500 hari ni untuk simpan selama 5 tahun. Mana boleh bagi? Okay, ni dah berapa kali bagi 2 saya pun tak ingat dah tadi. Tapi kalau kata tak payah ni lah, kita bagi lagi 2 lah. 200,000 guys dengan RM500. It's a lot sebenarnya. Okay, so saya nak bagi tahu kat korang potensi dekat sini. Dengan tadi saya tunjuk third party nak datang untuk buat. Sekejap lagi kita akan share third party buat benda ni. Dan korang boleh dapat duit yang sangat-sangat okey. Dan korang kena ingat juga, okay, harga Altron sekarang ni 13 sen. Okay, lagi 2-3 bulan mungkin dia naik 70 sen. Mungkin, saya tak pasti. Mungkin $1. Kalau korang beli kemudian lah korang kata tak apalah, tunggu dululah nak tengok Altron tu jadi macam mana kan. Okay, so saya tunjuk kepada korang sekarang ni $100. Okay, kita darab, bukan darab, kita bahagi $100, kita bahagi 0.7, maknanya 70 sen. Korang dapat 142 coin guys. Tadi 700 kalau beli sekarang. Sebab kita tak tahu, mungkin 2 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin lambat lagi. Tetapi itu semua sama juga kalau kata Ethereum. Orang masa mula-mula 2014, siapa pun tak beli, saya pun tak beli. Kan? Tapi harga tengah rendah time tu. Itu je. Okay? Tapi kalau korang beli RM500, korang simpan, potensi dengan Mavi, korang boleh buat macam tadi lah. Kalau bahagi pun 200,000. Right? It's a lot of money bagi saya lah. Okay, right. So sekarang ni, katakanlah korang kata tak best lah, saya nak simpan lama-lama ni. Okay, tiap-tiap hari saya nak keluarkan lah.
0.2% tu keluarkan. Tapi janganlah hari-hari withdraw terus, sebab nanti ada fee dan sebagainya, tak berbaloi. Tunggu sampai seminggu keluarkan contoh. Okey, tapi kita off lah dia punya staking tu. Jadi compounding tu tak adalah 0.2%. Okey, so bila saya off pun guys, korang ada 1,700 coin. Korang dah buat close setiap hari ni. Macam tadi yang saya tunjuk korang beli, okey, ini yang harga lain lah. Korang ada 714. Beza banyak tu. 1,000 lagi extra coin. Okey? Sama juga. Katakanlah 1,712. Darablah 200 time tu contoh. Okey? Lepas tu darablah dengan 4.5. Alright, 1,000,000 dah. Tadi korang dapat 600,000 je. Itu kebaikan dia dekat sini yang saya nampak. Dan kalau orang risau tentang Mavi, bagi saya simple. Tanpa Mavi, tanpa community, saya rasa benda ni tak boleh pergi jauh. Okey, sebab tu benda ni akan pergi sangat jauh sebab adanya Mavi kerjasama dengan Altron. Okey, alright. So tu sedikit sebanyak tentang benda ni, harap korang faham. Ada soalan saya boleh tanya. Okey, tapi apa yang saya nak share kepada korang, ini adalah presentation slide Mavi, bukan saya nak tunjuk semua benda. Tapi poin-poin yang penting macam ni Okey, Mansa Jamil tadi leader saya. Alright. So leader saya ni dia dah jumpa ramai orang programmer. Ini dia bekerja dengan Altron. Okey, kalau diorang tak ada pun tak payah risau sebab founder Altron sendiri adalah technical punya orang. Okay. Tetapi dekat sini kita tengah cakap diorang dah ada 40 lebih orang senior developer yang nak buat semua projek-projek ni, yang nak make sure semua third party, walaupun third party, mereka tolong orang tu punya sistem supaya dia akan work very very smoothly. So diorang ni sendiri dah pernah kerja dalam Polygon. Kalau korang kenal dunia kripto lah, Polygon ni besar, Solana, Polkadot, okay, Binance tak payah cakap lah. Diorang ni ada yang dah pernah kerja dengan Binance Smart Chain. Tadi kalau korang tengok Binance number 3, blockchain dia Binance Smart Chain lah. So mereka ni dulu kerja kat sana dan sekarang ni berada di sini. Okay, alright. Lepas tu banyaklah yang kita di track, banyak kita boleh check pasal kita. So benda ni sangat-sangat best bagi saya. Okay, tapi apa yang saya nak share dekat korang benda ni, okay, ini adalah satu demi satu projek. Ada yang third party, ada yang tak third party dan sebagainya. Ini dah jalan guys. Ini adalah POS, point of sales punya sistem. Ivana Tatu ni adalah someone yang quite famous di luar negara. Macam artis lah, tapi Tatu punya artis. Okay, dia pun dah jalan dengan kita untuk NFT punya projek. Okay, validator program. Okay, ini adalah benda yang sekarang tengah orang promosi gila-gila. Okay, now yang risau, tak perlu risau sebab kalau tak beli NFT tu tak ada terlibat. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk sedikit tentang Lotto Day untuk orang yang macam mungkin bukan Islam ke ataupun orang yang boleh terima, sebab ada orang yang berbeza pendapat lah. Dia kata harus, sebab bukan kita main pun Lotto tu, kita macam terima cukai, adalah benda-benda dia orang cakap, saya tak nak buka kat sini. Okey, lepas tu next kita ada Flip Me. Saya nak tunjuk apa benda ini. Satu benda yang akan jadi sangat-sangat gila guys. Okey, lepas tu ada reshape dan macam-macam. Okey, so saya turun kepada bawah ni. Okey, yang tadi kalau korang tengok dekat sini, mana saya buka balik. Alright, kita ada 3 ni kan, saya tak pasti boleh klik. Saya buka. Alright, kalau kata ada 3 ni, okay, korang boleh tengok apa dia kontrak yang ada dekat sini. Okay, so staking hub, lepas tu ada Altron Swap dan ada IZ Swap. Okay, so staking hub ni adalah yang kita semua tengah letak dalam staking melalui Mavi. Okay, so benda ni dah jalan, kita punya sendiri, maksudnya Altron punya sendiri. Ini pun Altron punya sendiri, ini adalah third party guys. Okay, so saya buka balik dekat sini tadi presentation slide. Okay, Altron Swap, maknanya yang inilah. Kalau saya tunjuk balik dekat sini, ada Altron Swap dekat sini. Okay, so Altron Swap ni guys, sekali lagi, ini adalah DeFi lama, bukan Altron yang tunjuk. Maknanya real. Sebab tu saya kata benda ni adalah real project. Bila diorang buat, benda tu betul-betul ada. Yang track benda ni, yang ambil data datang ke sini adalah DeFi lama, menunjukkan benda tu adalah sangat-sangat betul. Okay, so Altron Swap ada ni, nampak native, dia buat sendiri. Bila sebut native, maknanya Altron buat sendiri. Okay, lepas tu dia ada ULX Scam, Altron buat sendiri, native. Okay, lepas tu Ivana Tatu yang saya cakap tadi, dia partner dengan Ivana, dengan Altron untuk buat benda ni. Okay, ini yang saya cakap Lotto Day. Okay, dia adalah third party guys. Okay, now ramai orang takut, dia kata walaupun third party ada terlibat dan sebagainya. Guys, saya just nak share dengan korang.
okay, korang cari syariah compliant punya coin, okay, dia akan list Ethereum syariah compliant, Tron syariah compliant, Binance syariah compliant, especially Binance. Kalau korang check dalam Binance, PancakeSwap, siapa yang tahu, PancakeSwap ni sangat besar, bukan milik Binance tetapi third party, macam ni lah, third party. Okay, PancakeSwap ni dia punya coin adalah Cake. Okay, coin Cake ni kalau korang check syariah compliance, dia tak syariah compliant. Sebab apa? Di dalam PancakeSwap tu dia ada juga unsur-unsur macam ni guys. Okay, tetapi dia orang letakkan BNB sebagai syariah compliant. Sebab apa? Sebab tak ada kena mengena. Cuma utility coin tu diguna. Macam contoh, simple lah saya nak cerita kepada korang. Malaysia ada Spot Toto, ada Magnum, dia guna ringgit. Macam mana pun kena guna ringgit. Sama macam kita sekarang ni, ULX ataupun Altron ni adalah mata wang kripto. Okay, untuk orang yang nak main dalam loto ni, dia kena guna mata wang kripto tu. Tapi since saya dah buka, saya just nak tunjuk sedikit kepada korang. Okay, Lotto Day ni, okay, ni dia punya website kan. Saya just nak share kepada korang. Mana? Dekat atas, okay. Dia akan build, guys, bukan sahaja atas Altron. Binance pun dia build, Ethereum pun dia build, Polygon pun dia build. Okay, sebab banyak saya tengok orang yang mungkin kerisauan dekat bab ni. Saya just nak bagi tahu kat korang. Korang cari, korang Google, korang cari BNB, memang confirm dia akan kata syariah compliant. Okay, so benda ni pun akan right. Sebab apa? Benda ni tak ada kena-mengena dengan Binance. Dia third party. Okay, so siapa yang beli, macam kita ada special sikit, sebab Altron ni dia nak jadikan kita sebagai owner untuk multiple project. Kita boleh pilih, kita nak jadi owner ni tak ada masalah. Sekejap lagi siapa yang nak tahu tentang nak jadi owner ni, lepas saya habis sesi ni, saya akan stop, kita soal jawab. Cuma siapa yang nak tahu pasal sebab benda ni nak dekat habis dah dia punya pre-sale, siapa yang berminat nak dapat duit harian yang sangat-sangat lumayan daripada Lotto Day ni, boleh continue. Saya just cerita, korang decide sendiri. Okay, semua benda kat sini guys, apa yang saya cerita untuk korang faham. Okay, keputusan di tangan korang. Apa yang korang nak buat, ada risiko, tak ada risiko, semua terletak pada tangan korang. Jangan pula lepas tu korang nak blame. Kita dah study, saya dah tahu benda ni boleh pergi jauh. Okay, ilmu saya banyak ni, tetapi mungkin ilmu-ilmu yang technical guys ni mungkin lebih lagi, kita tak pasti. Tetapi bagi saya rasa this is benda yang boleh ubah hidup ramai orang, nombor satu. Nombor dua, dia bakal menjadi seperti Ethereum dan BNB. Kalau betul third party project macam ni banyak sangat yang akan masuk. Okay, so nanti korang boleh dengar tentang benda ni lah. Okay, so saya kembali balik ke sini. Alright, ini adalah third party sekali lagi. Alright, next. Okay, benda ni Flip Me. Okay, bila benda ni nanti habis, okay, duit harian yang orang dapat untuk Lotto Day ni akan jadi sangat-sangat gila. Saya yakin di sini akan ramai orang start beli NFT dia. Sebab ini penentulah. Untuk Lotto Day ni penentu, dekat sini lagilah ramai orang yang tak kisah sebab ini adalah debit card. Okay, now apa yang kita akan dapat? Konsep dia sama macam Lotto Day, nanti saya akan cerita, korang akan lebih faham, tapi saya just cerita sedikit saja. Okay, Flip Me ni again adalah third party, bukan Altron yang punya. Okay, tapi apa kebaikan dia? Dia right atas Altron. Ini dia akan right atas Altron punya blockchain. Okay, sekarang ni banyak platform di luar sana yang suka tunjuk dia orang ada kad debit. Dahsyat sekarang ni, ada kad debit, boleh pergi mana-mana belanja. Korang boleh pergi Speedmart ke, Ion ke. Okay, korang dah beli, korang tak payah bayar dengan ringgit dah. Korang bayar dengan kripto bila ada benda macam ni. Itu yang best dia. Ini teknologi lah. So lepas ni tak payah pening-pening, bawa kad je. Okay, bila korang belanja tu, tak ada siapa tahu korang belanja berapa banyak. Korang je tahu. Kerajaan pun tak boleh nak detect. Itulah banyak kerajaan tak suka tentang kripto ni, sebab dia tak ada kawalan, dia tak ada dia semua atas blockchain. Hanya blockchain sistem tu sahaja yang buat segala benda. Okay, tetapi apa kebaikan dia ni? Okay, tadi saya sebut banyak platform yang ada. Guys, saya nak be straight sebab sekarang ni saya rasa ramai sangat yang tengok apa tu Gigamax. Okay, saya tak nak kata apa sebab saya tak tahu pasal Gigamax. Saya dipanggil untuk join beberapa kali, saya tak join. Saya tak tahu dia orang okey ke tak. Saya bukan di sini nak kata siapa scam, saya tak kata macam tu. Tapi kenapa yang saya nak buka, sebab dia orang dah ada kad 1X ke tak silap saya. Okey, itu yang saya menarik nak cerita sikit. Okey, kenapa penting benda tu? Okey, now dia orang boleh keluarkan duit dia orang guna benda tu yang dia orang katalah. Okey, so sekarang ni
1x tu saya tak pasti adakah Gigamax sendiri yang buat ataupun tidak. So kalau kata Gigamax tak buat, dia akan guna company-company ni lah. Okay, ni bukan Ultron punya, tepati dia akan bagi white label. Maknanya Samsung boleh guna, Apple boleh guna, dia buat macam kad dia sendiri, tapi yang buat dia orang ni lah, tepati ni yang buat. Okay, apa kebaikannya kalau kata semua pakai? Sebab tak lama lagi in the future, sekarang ni mungkin take up tak berapa power, tapi in the future ramai dah tak nak pening dah nak kena masuk Binance, nak kena transfer. Jadi mungkin mereka lagi suka guna kad, swap aja terus bayar. Okay, yang best dia bila swap, okay, ada fee, dan fee tu selalunya owner yang dapat. Kalau kata bank lah yang dapat transaction fee apa semua tu, kita tak dapat, kita yang bayar. Tetapi dengan Ultron, macam saya kata, dia nak kita jadi owner. Kalau kita beli NFT Flipme, kita adalah macam owner ataupun pemegang saham kepada Flipme ni. Kalau kita beli yang ini, kita adalah pemegang saham. Dia sebut lebih kepada software right punya owner lah, dia cakap macam tu lah. Okay, tapi tak apalah, untuk korang faham, seperti pemegang saham. Jadi korang pilih, korang tak nak ni, tak ada kena mengena, tak payah ambil. Kalau korang nak yang ni, korang ambil. Tak nak yang ni, ada yang bawah lepas ni saya nak tunjuk satu lagi. Okay, so bila korang ambil, korang swap, korang dapat duit tu. Adalah persen-persen calculation ni macam mana. Nanti bila korang tengok dekat Lotto Day yang saya cerita, korang akan lebih faham lebih lagi. Okay, dan next yang saya nak share last is benda ni, diorang kata is social punya benda, social media. Dan saya terdengar mungkin macam YouTube, macam TikTok juga dan sebagainya. Apa yang saya faham, okay, benda ni belum jalan lagi, jadi saya tak tahu. Tapi apa yang saya faham, mungkin macam ni. Saya buat YouTube, saya ada YouTube video. So bila saya letak YouTube video, yang akan iklan tu orang lain lah, orang yang berbayar iklan tu. So bila iklan tu masuk dekat video saya dan korang tengah tengok video saya, tiba-tiba iklan keluar, saya akan dapat, bukanlah banyak, adalah sikit lah, beberapa sen dan sebagainya. Okay, tetapi dengan YouTube, saya tak boleh keluarkan immediately. Dia kena tunggu lepas dah $100 baru saya boleh keluarkan. Lepas tu ada proses untuk withdrawal dan sebagainya. Okay, dan apa yang saya tak cerita kepada korang tadi, bila kita sebut blockchain, bila kita sebut 100% decentralized blockchain, dia tak ada kawalan langsung-langsung. Bila tak ada kawalan, contoh saya buat video, ada orang iklan, the moment iklan masuk, duit tu terus masuk wallet saya. Saya tak payah tekan withdraw, saya tak payah tekan apa, terus masuk wallet saya. Kalau harga dia dalam USDT, saya terus dapat dalam USDT. Itu kebaikan orang kata dunia blockchain. Okay, so jadi saya happy lah, saya buat video kat YouTube, saya kena tunggu. Alright, so tak lama lagi social media punya orang tu, dia dah malas nak buat dekat tempat-tempat macam tu, dia akan datang ke sini dan buat video. Orang pula akan start iklan dekat sini. So apa kita yang jadi owner ni dapat? Daripada duit iklan tu, kita tak payah buat video pun kita akan dapat persen. Itu apa yang Ultron nak buat. Sebab tu saya kata guys, benda ni sangat-sangat gila, sangat-sangat power, yang boleh pergi sangat-sangat jauh. Kita boleh pilih kita nak jadi owner yang mana. Dan dia orang tak akan stop, banyak lagi projek akan datang. Saya tak nak cerita semua sebab takut panjang. Ada salah satu ni lending dan borrowing, macam bank dia orang nak jadi. Ini adalah direct daripada Ultron. Okay, now sama juga Lotto Day. Saya cerita sedikit je tentang Lotto Day, sebab dekat luar sana banyak online casino. Okay, online casino ni dia bukan blockchain. So bila dia bukan blockchain, yang kawal tu masih casino. So ada kes-kes, kalau korang Google, korang cari, dia orang menang jackpot tapi duit tak dapat. Cakap dengan support, dia orang block account dia semua. Dah tak boleh nak buat apa dengan orang tu. Okay, tetapi di sini tak lama lagi, it's 100% blockchain. Siapa yang menang jackpot, duit tu terus masuk wallet dia. Itulah kebaikan blockchain yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, so macam-macam lah projek yang akan ada. Inilah semua third party. Okay, Flipme dia tak stop kepada debit card saja, dia akan ada PayPal dan sebagainya. Ini yang saya kata tadi, lending dan borrowing nak jadi macam bank. Ada satu lagi, Launchpad, saya terlupa. Ini macam GoFundMe lah, maknanya business-business yang nak apply bantuan secara community punya funding. Okay, so dia orang boleh ambil dekat Launchpad ni, dan yang terbaik dia again blockchain, approve, duit terus masuk. Itu yang terbaik. Jadi banyak guys projek, korang boleh pilih yang mana satu korang nak jadi owner dan korang beli NFT. Tapi projek dia satu demi satu lah, dia bukan nak launch semua sekali.
Okay, now last sekali, ini adalah Mavi punya website, alright, yang korang dah register. Kalau korang nak beli staking hub, buat masa ni kita ada dua, kita ada staking dengan gaming. Gaming ni Lotto Day sahaja. Okay, sekejap lagi siapa yang nak faham tentang Lotto Day, sekejap lagi, sorry saya ambil masa yang mungkin lebih lama, tapi saya nak bagi korang faham lebih sedikit hari ni. Okay, tapi kalau korang tak minat, korang jangan tekan gaming hub ni, korang tekan staking hub. Okay, yang mana beli coin ULX tadi yang saya kata. Korang boleh pilih korang nak yang mana, $30,000 ke, $5,000 ke, $1,500 ke, ataupun $100. So bila korang nak, ini saya terpaksa cerita sebab ramai yang suka tanya. Bila korang nak, korang tekan select this hub. Okay, dia ada dua benda dekat sini. Alright, satu yang $49. Okay, benda ni saya nak explain. $49 ni kalau korang tak nak bayar, korang tick dekat bawah ni, dia akan timbul yang ni, korang tekan. Okay, apa kebaikan dan apa keburukan dia? Okay, $49 ni kalau korang bayar, okay, setiap siapa yang korang recommend, korang akan dapat commission. Kalau korang tak bayar, korang kata saya nak pasif je, saya tak nak cari orang langsung pun, tak payah bayar benda ni, setahun ke 2 tahun ke, tak payah bayar, duit pasif korang tetap dapat. Okay, so korang boleh pilih korang nak atau tak nak. Tetapi siapa yang baru buka akaun hari ni, korang boleh buat free pun. Okay, korang tak payah bayar 49, ataupun korang tak nak bayar yang $100 ni, betul-betul tak ada duit sangat tapi nak cari jalan nak buat duit macam mana, this is the best sebab korang boleh masuk free. Tapi korang kena cari orang yang belilah. Macam mana kalau semua free, orang join free, korang nak buat duit, tak ada lah benda tu. Okay, so bila korang dapat orang yang join, contoh 7 orang yang join, okay, korang dah dapat $49 ni, 7 orang join yang $100. So korang dah boleh bayar untuk bulan depan sebab 49 ni sekali bayar selama setahun. Lepas tu korang push lagi, ataupun 7 orang yang dah masuk, silap-silap 3 orang yang jalan, korang dah buat duit dah. Itu cerita dia sambil free. Kita ada bagi tools internet, landing page. Saya pun tengah siap macam mana nak buat TikTok, macam mana idea-idea yang saya ada. In fact yang kita jumpa dekat luar pun saya dah kongsi sedikit sebanyak tips kepada orang untuk gerak. Dan Alhamdulillah saya tengok mereka ni, grup mereka dah start orang masuk. Saya tak tahulah cara macam mana nak buat, tak ada masalah, tetapi dah mula ada. Okay, ini online marketing. Sebab tu benda ni penting. Tapi bukan sekarang, sebulan free, lepas tu bayar. Kalau kata dah boleh dapat terus, bayar. Tetapi kalau korang ada duit $100, janganlah nak tunggu lama-lama sampai harga naik. Sebab saya masuk pun 0.08 time tu. Sekarang ni dah naik. So kalau korang nak tunggu lama, nanti lagi naik. Okay, so itu sahaja yang saya nak share kepada korang. So saya kembali ke skrin di sini. Kalau ada soalan apa-apa, korang boleh bertanya. Kalau kata tak, lepas ni saya nak continue Lotto Day. Okay, supaya apa, korang akan faham dekat Lotto Day ni lebih lagi lah. Korang nak, korang tak nak, keputusan korang guys. Okay, saya cerita untuk korang faham. Alright, so saya buka dulu. Kalau kata di ruang chat ada siapa-siapa nak tanya apa-apa, boleh. Ada orang kata tak ada sound, saya tak perasan tadi. Betul ke? Semua orang dengar tak? Ada yang dengar tak? Mungkin Din tu ada problem dia seorang ke macam mana? Ada dengar. Alright, terbaik. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya continue sedikit lagi untuk Lotto Day lah. Alright, so kita masuk ke Lotto Day. Tadi Lotto Day kita share entire screen lagi sekali. Share dan alright, okay, so kita masuk ke dalam Lotto Day. Okay guys, Lotto Day, bagi korang yang dah tahu, kita dah stage 5. Okay, kita ada sehingga stage 6 sahaja. Dan stage 5, total collection yang diorang nak collect adalah tak silap saya 2.5 juta. Tapi sekarang dah tinggal 1.5 juta sahaja. Okay, so habisnya stage 5, dia akan turun stage 6. So sekejap lagi saya akan bagi tahu apa perbezaan stage 5 dengan stage 6. Dan saya rasa benda ni dah tak lama, mungkin hujung bulan ni ataupun awal bulan 8, saya rasa Lotto Day ni akan start. Sekarang ni Lotto Day belum start, maknanya orang tak boleh beli tiket Lotto dekat sini langsung-langsung. Okay, right, saya dah cerita benda ni, Binance dan sebagainya. Right, sebelum saya tunjuk benda tu, saya nak buka dekat sini. Okay, kalau korang tengok, kenapa yang diorang nak buat di atas Binance, Ethereum, Polygon, Tron dan juga Ultron. Ultron dah meningkat
sekarang mungkin 200,000. Okay, Binance sahaja dah ada 300 juta. Okay, tadi saya sebut Ethereum, saya silap, sebenarnya Binance 300 juta orang, okay, users. Ethereum 230 juta, Polygon. Jadi ramai orang yang boleh beli tiket Lotto Day. Okay, itu yang saya nak kena bagi tahu. Sebab konsep dekat sini bukan menjanjikan bagi 1%, 2% sehari. Tak ada guys. Alright. So apa yang dia bagi adalah orang jual tiket, orang beli tiket, kita dapat profit based daripada NFT yang kita beli dekat Lotto Day. Saya akan explain satu persatu. Okay, di sini saya nak tunjuk. Ini adalah real data daripada orang yang beli macam Magnum, Sport Toto, tapi seluruh dunia lah. Okay, alright. Total tiket terjual sehari, dia bukan ikut orang tu, dia ikut tiket. Sebab seorang boleh beli 10 tiket, seorang boleh beli 100 tiket, ikut sukalah berapa banyak dia nak beli. Okay, tetapi tiket terjual di US sehari sebanyak 137 juta million. Okay, China pun 100 juta. Okay, macam Japan 9 juta, sini 12 juta. Okay, sekarang ni orang China tak boleh beli di US, orang US tak boleh beli di China, sama juga lah Malaysia tak boleh beli yang US. So limitation dekat dari segi gaming yang dah ada di luar sana. Okay, di sini bila dia dah buat 100% blockchain dan dia tak ada limit, di mana semua blockchain ni boleh beli, jadi mana-mana sahaja boleh beli. Itu akan menunjukkan jumlah tiket yang dijual akan jadi sangat banyak lah, potensi dia. Okay, now benda ni pun akan duduk di dalam dua apps ni lah, Lotto Day. Okay, Lotto Day ni akan ada apps tak lama lagi dalam Google Play, App Store. Jadi orang download dan orang beli tiket untuk main. Okay, so saya harap korang faham. Okay, ini ada sedikit masalah tentang jackpot di US. Okay, macam contoh pada tahun 2018 ni ada orang menang 1.5 bilion. Okay, walaupun dia menang 1.5 bilion, dia pun tak bayar kat dia 1.5. Sebab apa? Ada tax, income tax 40%, ada gaming tax pula lagi 40%, dia hanya dapat 20%. Jadi family ingat dia billionaire tapi dia hanya ada 200 juta lebih kurang. Yes, a lot of money, tetapi kalau kata dia main dengan Lotto Day, tak ada siapa-siapa kerajaan nak ambil tax dekat dia. Sebab apa? Dia menang sahaja, duit tu terus masuk ke dalam wallet dia. Itu yang saya nak korang faham dari segi dunia blockchain. So, okay, macam mana? Okay, dia akan start dengan konsep Lotto. In the future, dia akan ada roulette, dia akan ada macam-macam lah, semua gaming-gaming tu lah. Okay, alright. So, harga tiket, contoh untuk Lotto, $3 dia jual, contoh. Tak lama lagi game lain dia boleh jadi lebih lah, mungkin $5, $10, tak kisahlah berapa dia jual. Tetapi 10% daripada harga tiket ni akan dibayar pada siapa yang beli NFT. Okay, tadi yang saya cerita stage 4, 5 apa semua nak habis tu, diorang nak kumpul $30 juta. Okay, sekarang ni diorang dah kumpul, tinggal balance dalam 4 juta lah, lebih kurang macam tu yang diorang perlukan. Sorry guys. Okay, so dalam 4 juta yang diorang perlukan sekarang ni, last untuk habis 30 dan habislah pre-sale dan startlah Lotto Day ni, tiket akan terjual. Okay, so bila tiket terjual, 50% ni akan masuk balik diorang punya jackpot. Ini tiket lah, bukan NFT. Orang beli tiket $3, 10% bayar balik pada siapa yang beli NFT, 50% masuk balik jackpot, 30% adalah operational cost untuk Lotto Day, bukan untuk Ultron. Okay, so 5% ni adalah buyback and burn. Lepas tu 5% ni adalah referral untuk Lotto Day. So maksud 5% referral ni, siapa yang main Lotto Day, dia suka game ni, dia cerita pada adik dia ke abang dia ke, kalau dia orang beli guna affiliate dia, dia akan dapat 5% daripada harga tiket. Okay, so now kalau 500,000 tiket terjual dalam satu hari, kita akan dapat 1.5 juta. Bukan kita lah, Lotto Day akan dapat 1.5 juta dan 10% ni lah yang dibayar balik kepada orang yang ada NFT, which is $150,000. Okay, so apa NFT dia? Benda ni guys. Okay, NFT dia pun cantik-cantik ni kalau tengok, best ni. Cuma kalau korang beli $100, darab 2 kali, korang akan dapat $200.
Cepat, lambat bergantung pada berapa ramai beli tiket. Ini saya nak bagi faham terus awal-awal. Berapa lama boleh dapat balik 200? Kalau ramai sangat beli, silap-silap sebulan dapat balik. Okey. Kalau tak ada sangat orang beli, silap-silap setahun dapat balik. Itu contoh dia. Tapi kalau korang tengok tadi 100 juta tiket terjual US saja tu. Dan itu macam-macam problem bila dah dapat nak kena claim. Ini dapat saja terus masuk wallet. Siapa pun tak tahu. Sebab nama wallet tu tak ada nama, dia address saja. So duit tu terus masuk USDT wallet, boleh withdraw on the spot. Okay, alright. So boleh jadi guys, boleh jadi kalau terlampau ramai sangat beli, orang masuk hari ni 100, esok dapat 200 pun boleh jadi. Tapi janji tiket orang beli, bukan janji 1%, 2%, 3% per day, tapi janji dia berapa ramai beli tiket korang dapat balik. Tapi ini 2x lah. Siapa yang ada duit lebih $300, dia bayar 3 kali. Mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Bergantung pada tiket. Itu yang saya nak korang faham. Tak lama lagi Flip.me pun akan jadi konsep macam itu jugalah. Berapa ramai orang guna transaction, di situlah yang kita akan dapat. Okay? Alright. So lepas tu $500 dapat 4 kali, which is 2,000. Ini orang yang tanya saya kalau dia orang berminat dengan Lotto Day. Of course kalau ada lagi banyak lagi bagus lah. Tapi kalau kata tak ada yang mampu nak invest sebanyak $1,500, kenapa penting guys? Sebab 1,500 korang dapat 5 kali, 7,500. Contohlah tiap-tiap bulan korang boleh dapat. Syarat dia macam mana? Korang masuk 1,500, lepas sebulan, sebab ramai beli tiket contohnya, sebulan korang dah dapat 7,500. Korang keluarkan balik 1,500 tu untuk beli di bulan depan lah. Sebab kalau kata sebulan-sebulan, kalau kata 6 bulan, lepas 6 bulan beli balik, dia bagi tempoh 30 hari. Siapa yang beli time pre-sales ni sahaja yang boleh buat. Siapa yang tak beli dah habis, dah tak ada dah. Lepas pre-sale dah tak ada. Okay, so jadi korang dapat 7,500, tolak 1,500, korang dapat $5,000. Kalau tiap-tiap bulan korang dapat, maknanya korang dapat 5,000 tiap-tiap bulan, darab 4, 20,000 tanpa buat apa-apa. Ini pasif, real passive income sebab bergantung pada tiket terjual. Tak lama lagi yang debit card tu pun real passive income sebab bergantung pada transaction yang berlaku. Yang reshape pula tadi social media bergantung pada iklan video orang buat dan kita dapat. Itu passive income yang kita boleh dapat selama-lama. Tak payah buat apa-apa dah guys. Ini is a real passive yang saya rasa boleh pergi sangat-sangat jauh. Okay, alright. So next 5,000, 6 kali 12,500, 7 kali dapat 83,000. Mansa Jamil beli, dia sebenarnya orang tanya dia beli 30, tak, dia beli 30, 12, 5, 1,500, 500, 300, 100. Dia beli semua ni. Okay, so tapi kalau yang ini guys, dia beli 8 kali dapat $240,000. Kalau dia dapat dalam masa setahun pun, okay, tolak balik 30,000, dia akan dapat 210,000. Okay, sekejap saya dah dengar 2-3 kali bunyi ting-ting tu. Saya nak check ada dalam chat tu apa. Okay, tak ada. Alright, sorry guys. So kita come back. Okay, so 240,000 lah. Kalau kata setahun, tolak balik 30,000, kita dapat 210,000. Okay, sebab 30,000 tu kita nak masuk balik. So setiap tahun dapat banyak ni. Okay ke tak okay? Contohlah siapa yang boleh terima Lotto Day. Okay, now yang ini, yang paling maksimum ni, kalau dia letak $100,000, dia dah confirm dapat 1 juta. Cepat lambat tak pasti. Kalau kata tak ada orang beli tiket langsung-langsung, which tak real lah benda tu, sebab saya rasa benda ni dah terlampau gila. Sebab even kalau korang tengok, ini adalah market watch. Okay, market watch ni dia cerita pasal investment, dia cerita besar dia orang, viewer dia orang pun sangat-sangat ramai. Dia orang pun dah kata Lotto Day ni leverage upfront. Jadi korang boleh bayangkan, okay, sini pun silap-silap ramai orang yang akan start cuba Lotto Day. Alright, so boleh tak dapat 1 juta? Boleh, cepat lambat tak pasti. Okay, right. Now ini adalah pre-sales yang saya cakap tadi. Stage pertama dia perlu 10 juta dah clear, stage kedua dah clear, stage ketiga dah clear, stage keempat dah clear, tinggal 2 ni. Okay, apa beza? Letak $100, saya sebut boleh dapat 200. Ini mudah lah sebab 100% 200. Di sini kalau ikut balik kita dapat 180, 170, 150, 130, 110. Okey, masih boleh dapat 130. Tapi dia bukan bayar 130, dia tetap bayar 200. Itu yang saya nak tunjukkan kepada korang di kalkulator bawah ni.
Contoh dia, korang ambil $100, korang beli stage 5 dekat 30%. Okey, ini adalah jumlah tiket punya kalkulator. Contoh, 2 juta orang beli tiket. Okey, 6 juta orang beli tiket. Alright, satu lagi jadi 2, 4, 6. So 6 juta orang beli tiket yang $3. Right? So berapa yang korang boleh dapat? 200 tak, tetap 200 macam mana pun. Okey. Cuma korang dapat dalam masa 45 hari, total $200 ni dengan 6 juta tiket sehari terjual. Kalau 100 juta tiket terjual, ini 6 juta. Nak pergi ke 100 tu lagi banyak. Mungkin seminggu, mungkin sehari, saya tak pasti. Okay? Now, kalau korang tak beli dekat sini, korang beli di 10%. Tadi 45 hari, sekarang jadi 53 hari. Itu beza dia. Tetap dapat 200, tetapi korang dapat dalam masa 53 hari. Okay? So, saya buka balik di sini 45 hari. Alright. Now, bila korang akan dapat duit tu? Guys, hari ni 6 juta tiket terjual, korang dapat $4 hari ni. Okey, hari ni orang jual 6 juta tiket orang beli, korang dapat $4 hari ni. Esok kurang, esok teruk sangatlah, contohnya orang geram tak menang jackpot. Korang dapat, okey ni berapa ni? 300, 600, 800 ribu tiket terjual. Hari kedua korang dapat 60 sen. Hari ketiga naiklah pula, contohnya macam ni. Korang dapat 1.3. Okey. Tetapi kontrak korang hanya sehingga $200. So lepas dia dah kumpul hari-hari tu, korang dah dapat balik $200, dia stop lah kontrak korang. Jadi korang kena ambil balik $100, beli balik. Masalah dekat sini yang saya rasa akan jadi masalah tak lama lagi, orang yang ambil duit harian ni dan belanja, nanti dah sampai habis $200 ni, dia dah tak ada duit sebab hari-hari dia belanja. Nanti korang ada hanya 30 hari untuk beli balik $100. Kalau dalam 30 hari ni korang tak beli, dia akan stop. Korang dah tak boleh beli, orang lain pula boleh masuk di dalam slot korang. Okay? Alright. So contoh lagi sekali saya tunjuk, 6 juta tiket terjual, korang boleh dapat setiap hari $4 dengan 45 hari dah cover balik benda. Kalau korang ambil 1,500, dalam masa 111 hari korang dapat 7,500. Tapi ini 6 juta. Kalau 100 juta boleh dapat sebulan, mana tahu, boleh dapat lesser, mana tahu, dan tiap-tiap bulan lah korang akan dapat $5,000 tiap-tiap bulan. Tapi dalam macam ni pun $67 sehari tu guys. $100 sehari pun saya rasa dah sangat-sangat puas hati. Dan guys, benda ni saya nak bagi tahu kat korang, ini adalah real passive income tanpa korang perlu buat apa-apa. Okay, so saya harap korang faham. Itu saja yang saya nak tunjuk. Macam Mansa Jamil tadi 30 ribu, and dia beli kat sini guys, dia beli kat 100%. So hari dia lagi cepat lah. Okay, so korang boleh nampak kat sini 177 hari, tak sampai setahun pun. Kalau ada 6 juta, dia dapat 240 ribu, tak sampai 1 tahun. Duit dia dah confirm dapat kalau lah ada 6 juta tiket sehari terjual, which saya rasa akan jadi lebih lagi. Awal-awal peringkat permulaan, even peringkat permulaan pun, kalau lah kata 200 ribu orang yang mungkin tak suka loto apa semua, tak beli, dan katalah 100 ribu orang yang beli, contohnya 100 ribu orang, kalau dia seorang beli 3 pun dah berapa banyak dah contohnya. So itu peringkat awal-awal. So lama-lama dia akan lebih banyak dan lagi cepat lah kita boleh buat duit kita balik. Itu siapa yang ambil Lotto Day. Okay, so itu sahaja yang saya nak kongsikan. Harap korang faham, dan Lotto Day ni tak sampai bila-bila lah. Saya bajet pun mungkin hujung bulan ni ataupun awal bulan depan dah habis. Okay, so itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak? Kalau kata tak ada, kalau kata dah nak mula dengan Staking Hub, kalau korang datang pada grup siapa-siapa, sebab tim saya bagi free cara marketing, so semua ada Telegram group, pergi balik ke Telegram group tu, cari admin atau owner sahaja. Jangan cari orang-orang yang tiba-tiba jawab dekat PM tu, saya boleh bantu, takut scammer, takut apa benda. Jadi korang pergi balik pada admin, pada owner, minta tolong dia guide macam mana nak beli kripto, macam mana nak buat semua benda tu supaya kita dah boleh start terus. Okay, so itu sahaja sesi saya untuk hari ini. Ada tak soalan? Kalau ada, boleh tanya balik di ruang chat.
Kalau kata tak ada, kita stop. Saya ada recording dan saya akan share. Dan di dalam Telegram pun boleh PM saya anytime lah. Okay, so ada apa-apa tak? Boleh buka mikrofon, yes. Alright, Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit pasal yang ada dua perkara lah. Yang satu Lotto Day tu. Okey. Kita beli maksud dia beli sekarang. Maknanya yang income yang kita akan dapat tu, passive income yang kita akan dapat tu selepas semua dijual dulu ataupun macam mana? Sekarang ni dia kan. Dia maksudnya pre-sale ni, maksudnya dia belum start lagi, gaming tu belum start lagi ke ataupun dah start? Belum. Okay, alright. So, to put soalan yang pertama. Okay. So, soalan yang pertama, betul apa Nizam kata. Sekarang ni dia nak habiskan dia punya pre-sale. So, tinggal hanya $4 juta. Daripada 30 juta tu dah tinggal 4 juta lah. Sebab last stage 2.5 juta. Tadi balance 1.5. So, $4 juta. Habisnya $4 juta ni, kalau cepat orang yang buat marketing semua jalan, mungkin hujung bulan ni lah. Kalau lambat-lambat sikit, mungkin bulan 9, awal bulan ataupun mungkin minggu kedua. Habisnya benda tu, baru Lotto Day launch. So bila Lotto Day launch, hari yang pertama tu tiket akan start jual. Okay, so katalah hari pertama tak banyak orang beli. Contoh ada 100,000 orang je yang beli. Okay, 100,000 tiket lah, bukan orang. 100,000 tiket terjual. Katalah kita letak 100, mungkin kita dapat 5 sen contoh. So 5 sen tu, tapi nanti akan adalah cara macam mana nak link wallet dan sebagainya. So 5 sen tu akan terus masuk kita punya token pocket ke, MetaMask ke, USDT. Dia tak bayar dalam ULX. So 5 sen hari yang pertama tu terus masuk. So esok tiba-tiba ramai sikit dapat $1. So esok punya $1 tu terus masuk ke dalam wallet kita. Dan kumpul total dapat $200, baru kontrak kita tu tamat, kita keluar balik $100 untuk beli balik. Macam tu dia bercerita. Okey, faham. Okey, soalan kedua. Okey, kalau kita ada downline kan, mana kita affiliate kita. Okey, dia beli satu dekat staking, lagi satu kat gaming tu. Adakah ada dua tu kita akan dapat dia punya bonus tu ke macam mana? Tapi kita staking satu je, mungkin kita yang untuk kita sendiri kita staking, tapi yang bawah kita ambil dua. Okay. Soalan yang cukup menarik. Saya pun tak terfikir nak share benda tu. Tapi okay, very good question. Okay, sekarang ni kalau orang tu ambil hari ni staking, esok dia ambil gaming, lusa ada FlipMe dia ambil, kita as direct referral kita akan dapat 7%, tak kisah berapa amount yang dia belilah. Okay, kita akan dapat, selagi dia beli kita akan dapat. Itu point nombor 1. Okay, point nombor 2 yang sebenarnya lagi best, yang lagi best. Alright, tadi dia beli staking $100. Kita tak kisah, kalau kita beli satu staking tak ada masalah, itu jangan risau. Kita punya syarat adalah $49 tu saja untuk nak dapat commission. Kalau kita tak bayar $49 tu kita tak dapat. Even kita tak ada staking pun, kita ada $49, kita masih dapat commission dia. Okay, alright. So sekarang ni katalah dia masuk staking $100, esok dia beli yang $300 kita dapat, lusa dia beli yang $500 kita dapat. Okay, cuma staking yang tak berapa best, saya rasa dia 3 tahun untuk kontrak dia. Okay, so lepas 3 tahun kalau dia beli lagi, kita dapat lagi. Itu staking dia, tapi staking ni yang best, siapa yang beli dia ada potensi untuk jadi jutawan dalam 2-3 tahun kalau harga naik tinggi lah. Itu staking, itu siapa yang beli. Alright, Lotto Day, apa yang menarik, ataupun FlipMe tak lama lagi, saya rasa lebih kurang konsep yang sama. Lotto Day yang menarik, tadi saya kata siapa beli $100 dia akan dapat $200. Dia kena beli balik $100 tu, macam mana pun dia kena beli balik. Kalau dia tak beli, habis dalam masa 30 hari. Alright, so kalau dia keluar $100, dah dapat $200, katalah sebulan, dia beli balik sebulan, kita sebagai referral kita dapat 7% tu. Itu kalau sebulan. Kalau sehari, tiap-tiap hari lah kita dapat 7%. Itu dia yang saya rasa gila lah. Jadi kalau orang beli lagi banyak gaming tu, macam contoh Mansa Jamil, katalah saya Mansa Jamil tu bawah saya, dia beli 30,000. Okay, 7% daripada 30,000 saya dapat. Lepas tu dia nak beli balik, saya dapat lagi. Tak lama lagi, sebab tu kita kena sekarang, kena gerak. Sebab bila FlipMe nanti result, sebenarnya Lotto Day ni akan menyebabkan FlipMe tu lebih ramai orang nak letak duit yang lagi besar. Sebab bila
duit tu terus masuk kan, Lotto Day terus masuk wallet, hari-hari orang dapat duit, orang akan rasa benda ni best sebab benda ni bukan janji yang kita pun tak tahu duit tu datang daripada mana. So sama kat Flip Me akan jadi transaction. Okay, so orang sanggup letak. Lepas tu mungkin dia ada kontrak yang sama juga konsep ni. Dah habis, total maksimum dia dah dapat $200. Kalau dia boleh dapat seminggu, minggu kedua dia masuk balik $200, kita dapat lagi. Itu yang best dia bagi saya lah. Banyak projek akan jadi macam tu. Okay Nizam? Okay, faham. Yang tadi yang Lotto Day tu, kalau kita beli $100, maknanya nanti untuk second pun dah habis, nanti kita kena beli $100 juga. Maksud dia kita tak boleh tambah lah, maknanya $100 kita punya kuota tu hanya $100 saja. Itu maksud saya, betul kan? Okay, alright, betul. Memang betul sangat. Kita $100 kita tak boleh beli yang 300, kita hanya kontrak kita 100 sampai bila-bila. Sebab tu Mansar Jamil dia beli daripada 30 sampai ke bawah. So dia boleh beli ulang-ulang balik yang mana yang dia nak lah. Jadi bayangkan kalau dia bawah kita, orang yang beli banyak macam tu, setiap kali dia beli tu semua 7% kita dapat lah. Okay, alright. Dan ada just tambah sikit mungkin, sebab dulu orang pernah tanya soalan macam ni. Kalau dia beli $100 staking contohnya, ataupun tak kisahlah gaming, lepas tu tiba-tiba dia nak beli yang 300, dia kata dia perlu hanya tambah 200 ke tak? 100 tu dia beli untuk staking 100 saja. Untuk 300 dia kena beli asing lagi 300. So dia tak ada tambah daripada yang bawah, tak ada. So sama juga gaming ke apa-apa yang akan datang, beli 100, next nak beli adalah 300. Macam itulah. Okay, faham. Kalau kita nak beli tu kan dekat atau Lotto Day ataupun dekat staking tu, okay. Saya ada tengok video tu, tapi mungkin apa ni saya tak perasan kot. Okay, kita beli, maksudnya kita copy je address wallet tu, and then kita buat payment lah. Selepas tu second step tu kita biarkan, ataupun dia dapat detect kita punya, ataupun kita kena bagi transaction apa benda ke? Alright, terbaik juga soalan yang cukup bagus. Okay, sekarang ni betul kita copy, kita boleh pilih sama ada TRC20 ataupun BEP20. Hari tu kita ada credit card, so credit card tu cepat, ada yang dapat. Cuma masalah dengan credit card hari tu, kita dah sampai target yang diberikan, so company tu dah buat susah, so jadi dia orang dah nak tukar company yang lain, dan company yang lain pula dia country limitation lagi kurang lah. Okay, saja selit sikit benda tu. Alright, now coming back to that, kalau kita pilih BEP20, kita kena pastikan BEP, TRC. Okay, the moment kita bayar daripada Binance contohnya, kita bayar, kena ada fee tu lah. Kalau kata BEP20 tak silap saya 29 sen, kalau TRC20 $1. So kalau 149, kita kena bayar 150 lah daripada Binance tu. The moment kita bayar, kita tengok kat Binance completed, habis, dah completed, kita masuk balik ke Mavi, kita tekan order. Kat bawah tu ada order. Kita tekan order, kita akan nampak order kita 100 ke, 149 ke, ataupun kita beli yang asing 300 berapa. Kita akan tengok kat bawah tu dia dah tulis paid. Dah tak ada masalah. Lepas tu kita buka pula My Hub, kita turun ke bawah, kita akan nampak NFT yang kita beli. Macam tu je. Tak perlu buat apa pun. Just transfer, siap, settle. Okay, faham. Maknanya dia punya address wallet tu berbeza lah dengan address wallet yang untuk saya dengan orang lain berbeza lah. Maknanya kalau kita dia tahu lah kita punya address wallet tu memang kita dah masuk deposit dekat situ. Faham. Kalau tuan, tak silap saya lah, kalau tuan beli hari ni $100, nanti tuan beli yang $300 pun dia dah bagi wallet yang berbeza dah. So $300 tu jangan guna balik wallet yang lama, dia tak boleh. Dia kena wallet yang dia bagi tu, kita copy yang tu dan paste. Okay, untuk staking tu dia macam kita masuk hari ni, atau dia akan bermula staking terus, jadi profit tu kita akan dapat setiap hari lah. Maksudnya kita macam saya buat hari ni, atau malam ni, atau besok pagi, atau bila dia akan dapat profit dia untuk staking tu. Okay, untuk staking, the moment kita masuk 24 jam kita dapat 0.2%, tetapi dalam ULX lah. Jadi kita boleh tengok balik dalam kita punya My Hub tu, dekat bawah tu ada earning, so kita boleh tengok kita dah ada berapa ULX apa yang dia akan tunjuk stake kita beli, berapa kita dapat dulu ULX. Dia tulis base stake, lepas tu total stake. Sebab apa ada total stake? Sebab base tambah earning dia jadi total stake. So tu terus 24 jam terus kita boleh nampak
Lepas tu dia ada satu button dekat bawah tu, button tu auto stake. Kalau kita tutup auto stake tu, baru kita boleh keluarkan yang 0.2% setiap hari. Okey, faham. Terima kasih tu je. Cuma satu lagi, kalau tak buat auto stake tu kita tak dapat 0.2% ni, kita akan dapat kurang lagi. Dia tak bagi 0.2%. Tapi kalau tengok dari segi calculation yang saya tunjuk pun, kita akan dapat coin yang okey jugalah berbanding kalau kita beli direct dekat NBXC. Okay guys, kalau ada soalan boleh buka dan bertanya. Kalau kata tak guys, saya rasa don't wait lama-lama sebab harga pun akan naik. Kalau yang okey dengan Lotto Day pre-sales pun saya rasa tak lama dah habis. So buat tindakan satu kita. Satu lagi, sebab benda ni sangat-sangat okey bagi saya. Kawan-kawan pula akan terlepas peluang ni. Jadi kalau kata kita dah boleh bagi tahu dia orang, okey, nak jumpa kat luar ke apa, kita boleh set, tak ada masalah. So jom take action. Ada apa-apa soalan anytime, insyaAllah. Selagi kalau kata saya lambat reply tu, bukan kata saya tak nak reply, mungkin saya ada jumpa orang ke, saya apa ke, lepas tu saya akan reply juga. Macam mana pun saya akan cuba reply. So tanya je apa-apa yang nak tanya dalam Telegram group. InsyaAllah kita sama-sama nak grow. Sebab saya rasa kat Malaysia ni tak nampak group lain macam aktif sangat. So kita sahaja, so why not kita push benda ni dan kita ubah hidup kita dengan baru. Okay guys, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa di sesi setiap Isnin, Isnin, Khamis 9.30. Bawa kawan-kawan. Sebab apa? Sebab korang dah ada, tadi dah ada beberapa orang yang keluar. Okey. Ada je 30 orang dalam ni. Okey, ada je 30, sebab saya dah deal dengan Mangsa Jamil. Ada je 30 orang dalam ni. Kawan-kawan korang yang masuk kita, kalau kita dah beli tak apa, sebab kita pun nak kawan-kawan kita masuk. Okay, so bila kawan-kawan kita ada dekat sini 30 orang, saya rasa Mangsa Jamil mungkin bagi 1, 2 ataupun 3, saya tak pasti. Okay, kita akan buat lucky draw. Lucky draw tu macam mana? Dia akan ada macam roda tu, saya akan ikut cara dia lah. So roda tu pusing, semua nama orang akan ada kat situ. Dan bila pusing, nama dia naik, dia akan dapat $100 NFT secara percuma. Dia tak payah bayar. Okay, Mangsa korang pun boleh untuk US punya sesi Zoom. Okay, cuma saya tak nampak time yang cantik dengan Malaysia, sebab tu saya tak share lagi. Tak silap saya hari Sabtu, mungkin ada Sabtu ni pukul 9 pagi. Korang ke, kawan-kawan korang ke boleh masuk. Okay, sana kadang-kadang dia bagi sampai 20 orang, $100 percuma ni guys. Kalau korang tak ada mungkin tak ada modal ke, tak ada apa ke, okay, nak dapat yang pasif tu juga $100 ni dia bayar percuma. Tapi nasib korang lah. So dia punya Zoom kadang-kadang 200 orang, 300 orang. So dia nak bagi 20 orang kan. Jadi kalau ada rezeki korang dapat percuma. Tapi tak lama lagi kita hanya dengan 30 orang kita dah boleh start. Jadi kawan-kawan kita yang masuk ke sini, kita dapat referral commission dia. Okay, so itu sahajalah guys. Alright, so sama-sama kita usaha, sama-sama bawa kawan-kawan supaya kita grow, supaya kita boleh ada benda tu juga. Alright, so itu sahaja. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum, bye.